malaikat raqib senantiasa mengitai-ngitai. Atid yang melazimi semua. Hak wong capik tak ada tempat-tempat ya. Hak ni duduk sekali dengan kita semua dah. Tak itu kan? Sebab itulah perlu kita senantiasa ingat. Maka alhamdulillah jadi setengah daripada kita rebut kesempatan. Ini dia di antaranya lah. Bagi orang yang boleh rebut tu begitulah. Dan begitu juga balik kita sendiri ni pun rebut juga. Siapa sanggup tinggal sebenarnya harinya mengajar tak biasa duduk minggu sejak pada mana-mana lagi. Tapi oleh kerana permintaan dan berserta maka sanggup juga mengijah-ijahkan masa supaya rebut. Betul. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala majlis ini kita teruskan, semoga-moga izin Allah Subhanahu wa taala dan berpanjangan. Baik, pada hari ini kita sambung setelah kita mulai kitab pada dua yang telah kita lalu. Hari ini kita sambungnya pada kata suratul Fatihah. Kita ambil situ selalu. Adapun tentang muqaddimah tu nanti kita balik-balik mari. Dia bertemu tempat bercara kita balik mai tengok di muqaddimah. Dia sebut tentang makna Islam, makna iman, makna ihsan. Dia akan sebut tu kita pergi depan kau balik mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Berkata oleh pengarang muallif al-alim al-fadil al-hajj Muhammad Sa'id ibnu Umar. Dia adalah orang Kedah. Qadi Jetera Kedah. Suratul Fatihah Makkiyatun. Ini surah yang dinamakan dengan Al-Fatihah. Kita sangat-sangat maklum surah ini. Kita ingat dari kecil lagi. Surah Al-Fatihah dan dipanggil juga surah Fatihatil Kitab. Pembukaan kitab. Kita buka dengan dia. Dan kita nak mula apa pun mula dengan dia. Jadi Fatih ni asal maklum baik kelimah daripada Fataha arti buka. Maka hak mula-mula buka itulah. Buka dengan makna mula. Sebab kita selalu guna kalau kita kata pondok tutup, sekolah tutup, nak buka bila? Apa makna nak buka? Nak buka pondok. Buka sekolah bila? Apa makna? Mana nak mulai mengajar bila. Dah itu kan? Ini sepatutlah surah ni lah surah Al-Fatihah, surah pembukaan. Siapa kita dalam solat, dalam sembahyang mana pun tak tinggal surah ni. Hak lain tu merupakan sunnah. Anak baca, disunat baca, tak mau baca pun tak apa. Adapun surah ini mesti dibaca. Walaupun semai sunat pun mesti dibaca. Dengan makna kalau tidak baca tidak sah. Belum. Maka surah Al-Fatihah juga panggil Ummul Quran. Pun panggil juga ibu bagi Quran, mak bagi Quran. Soalannya segala ayat Quran yang 113-14 surah, surah Fatihah lah merupakan ibu Quran. Sebab dia mengandungi dalam 7 ayat tu mengandungi segala isi kandungan dalam Quran. Dan panggil juga surah Fatihah ni surah Syifa, penawar. Rupiah, jampi. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tu berhajat minta tolong dengan kita, tolong sikit amun ni uzu atau gua nak minta tolong ikutlah kau baca Al-Fatihah tu. Tak payah tak pandai tak ada siapa pandai gitu.
Tak ada siapa pandai. Mereka hak berasa pandai ya belajar cara bomo pas ya berasa tu ya pandai. Ada pun kita tak belajar ni tak pandai betul tak pandai. Tolonglah. Tolong kita ambil air mai sikit atas. Tapi tak sama air pun tak apalah. Baca Al-Fatihah. Panggil surah Syifa. Dan sebagaimana pernah berlaku di seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia satu rombongan lalu dalam suatu musafir singgah satu kampung. Tiba-tiba ahli kampung itu jadi bakhil sikit dia, tak layak sebagai tetamu lalu. Tak benar duduk di kampung dia. Kampung demo kita lalu nak singgah, demo tak benar, tak duduklah. Hak demo keluar tu baru dah kampung duduk bermalam di luar kampung. Takdir Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan mana lain kali tak boleh nak menghina ke orang. Takdir Allah ketua kampung itu digigit binatang. Digigit binatang bisa. Itu pasal kampung kata ketik binatang. Binatang bisa. Allah dengan sebab begitu tu carilah bomo pasal dia dah ketua kampung kena ni. Pakat bergaduhlah kawan anak makmur anak rakyat ni. Susah habislah. Cari mana bomo yang bijak pandai. Tak boleh tak jadi. Ini Tuhan nak menzahirkan kelebihan seseorang dan nak menzahirkan ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak gamak soalnya ilham capak mari berkali dalam golongan rombongan tu ramai-ramai ada pandai apa. Cuba gi. Cuba gi tanya. Tanya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, alah apa tadilah tak pandai. Cuma sebagai kata nak ajar sikit. Tak apa, kami tolong usaha boleh, tapi kalau hilang sembuh kena ada upah. Nak ada upah. Tu mari tu bukan dengan kata ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dak lagi tu. Semata mari di penapak ke dia. Faham tak apa dia mampu sanggup. Ya orang dia susah sedia dah orang belakalah. Dah kepit dah nak gamak dah ni. Kena upah kami. Tak apa. Lalulah dia pun usaha baca apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Hilang supaya orang ambil tahu. Orang kampung panggil hilang supaya orang ambil tahu. Masya Allah. Mengikut janji dia kena bagi. Bagilah kami. Lepas tu moga saat ni pergi dengan gamak dengan perasaan. Bukan dengan kata wahyu. Tak lah. Moga sabar. Mikir, kita buat lagu ni boleh ke tak? Hukum ni pergi saat ni kan nafsu gitu. Pada muka sangat, sama sangat nak upah. Boleh ke tak lah, ke tak kita buat lagu ni. Tak apa, Rasulullah dah ada sallallahu alaihi wasallam, klik tanya dia lah. Bila klik jumpa dia senyum. Dia cerita macam cerita tadi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, yang mu baca Fatihah tu baik mana? Jadi hak ni ilham capak ke Rasulullah pasal nak baca hak ni. Dia kata itulah. Ni bab tutubik ni namanya surah Syifa. Kita tolongkan lagu tu lah bila orang tolonglah. Nak guna kita pun baca Fatihah. Tu dia dah. Sebagai tolong apa jadi kita pun tak tahu surah. Tu nak ayat munasabah betul. Surah Fatihah juga dipanggil surah Syifa. Ruqyah. Sudah surah ini panggilnya Makkiyatun. Surah Makkiyah. Pada kebanyakan ulama kata surah Makkiyah. Apa Makkiyah? Ma nazala qabla al-hijrati, iaitu barang daripada ayat-ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah. Maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, yakni dalam masa 13 tahun setelah dilantik jadi Nabi Rasul sebelum hijrah, ayat-ayat yang turun masa tu panggil Makkiyah lah. Sama ada turunnya semasa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam di Mekah ataupun di luar Mekah, panggil Makkiyah. Maka surah Al-Fatihah ini Makkiyah, tapi bukan ittifaq dan ijma'. Sebab tu ada kalau kita tafsir besar lagi dia sebut waqila madaniyatun.
Kata setengah ulama madaniyah. Patut ulama pula seumunya hukum kata wal asahhu, dan kau yang lebih sahihnya kata annaha, bahawa surah Fatihah ini turun ia 2 kali. Annaha makkiyatun wa madaniyatun. Hipung situ. Mana tu? Kata setengahnya nazalat bi Makkah, turun ia di Makkah tu hina furidatis salah, ketika difardukan sembahyang. Lepas pada tu summa nazalat bil Madinah, kama dia turun di Madinah bila tu hina huwilatil qiblah, ketika dipaling kiblat. Bukan cerita pulanya tak kala Nabi SAW hijrah pergi duduk di Madinah, maka di sana tu banyaklah orang-orang Yahudi, mereka ini ahli kitab. Di antaranya mereka beralasan dan berdalih, kami tak boleh nak ikut kamu kerana kiblat tak sama. Kalau kami ikut kamu, kiblat kami ni hadap ke Baitul Maqdis. Maklum bahawasanya Baitul Maqdis duduk Madinah kena hadap ke jatuh. Jadi kiblat Kaabah di Mekah, nasbah orang Madinah tak kira lepas hulu. Orang Madinah semaya hadap hulu kan. Sebab Mekah lepas hulu daripada Madinah. Madinah lepas hilir daripada Mekah. Lalu semaya hadap hulu, hadap Kaabah. Maka berdalih oleh orang Yahudi, kami tak boleh ikut kamu kerana kiblat tak sama. Kiblat kami dah hadap Baitul Maqdis. Kiblat kamu Kaabah di Mekah. Itu dalih dia. Maka biarlah tak kala dalih, turut juga nak ambil hati supaya sungguh kau tidak sungguh dalih dia tu. Maka itulah renunya Nabi SAW, biarlah nak ikut mereka. Lalu itulah diizinkan Nabi SAW semaya tu hadap ke Baitul Maqdis. Tinggal Kaabah Mekah, hadap ke Baitul Maqdis. Ada katanya siapa setahun 5 bulan dah hadap ke Baitul Maqdis. Tak ada beriman juga. Tidak tak nampak perut dia panggil. Jadi dia alasan lagu tu, turut juga alasan dalih dia. Mudah-mudahan nak beriman. Tak beriman juga. Bila tak beriman juga, nasahkan, suruh paling hadap ke Kaabah semula kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata tengah-tengah duduk semaya dengan beberapa orang sahabat, naik 2 rakaat, turun ayat tu, maka hundur Nabi paling ke Kaabah semula. Sebab paling 2 rakaat yang berikut. Lepas tu maklum kalau lagi Madinah ke pergi di tempat masjid kiblatan kan. Buat dibinakan masjid tu kamar dia lah, nak mengingat kata sini tempat berlakunya semaya 2 kiblat. Maka dibinakan masjid selepas tu, letakkan nama Masjid Kiblatan. Dan bukan kata masjid dah zaman Rasulullah. Tak. Sallallahu alaihi wasallam masa dia tu, mula-mula dia masuk Madinah, hanya dia bina ke Masjid Quba. Tu masa dia lah tu. Awal-awal bina situ. Lepas tu beberapa hari turun pada situ, disinggah tempat masjid Jumaat lah ni, panggil masjid Jumaat. Dulu tak ada masjid, beradu bermalam Jumaat. Semaya Jumaat situ di satu kampung tu, di rumah tu. Maka dia mau bina juga satu masjid, letak nama Masjid Jumaat. Nak mengingat kata ni tempat dia sembahyang Jumaat dulu. Sama tara nak pergi ke Masjid Nabawi dah. Lepas tu lah pindah pergi sampai sana, bangunkan Masjid Nabawi lah ni. Itu ibadah masjidnya. Kemudian apabila berlakunya begitu, gegerlah puak munafik lah, puak Mekah lah, termasuk Yahudi sendiri, geger lah. Maka Tuhan cerita, saya qulus sufaha ma walla an qiblatihim allati sampai akhir. Mai puji lah Muhammad ni tak diri tak tetap, sekali hadap kau tu, sekali hadap kau tu pula. Jadi kan nak bab kecek kena kedemok semua. Tapi walaupun lah mana nak kata lah mana pun ni tetap buat kerja dengan suruhan dari Allah. Tunjuk ajar dari Allah, dia buat lagu tu.
Maka hak tutup mulut nak kata tu gak begitu dan begini. Dulu kata tak boleh beri main sebab tu bila gitu turut kau tak turut juga. Buat Allah Taala so paling kata pula dah tak tetaplah belak sekali macam-macam. Ini bina di atas orang tak percaya yang lagu tu. Begitulah apa-apa kita ambil daripada situ. Manakala orang tak setuju dengan kita sesuatu perkara lah tu kata buat gitu, kata gitu buat lagu lain pula dah. Jadi bina di mana tu? Bina di atas tak setuju. Tu yang benar ya. Nah, maka tak tu sebab dia kukur. Tu asal cerita. Lalu tu kita kembali pada sini. Maka sebab itulah sekata setengahnya surah Fatihah ini tubik 2-3 kaum lah. Satu kaum kata surah Fatihah Makkiyah. Satu kaum kata Madaniyah. Kaum yang asah himpun bahawa apa dia surah Fatihah ini Makkiyah lagi Madaniyah. Baik. Itu di segi ilmu mustalah, usul tafsir. Kemudian surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Ini ijma' sekalian ulama kata surah Fatihah ini 7 ayat. Lepas tu ijma' tentang 7. Ambil panggil juga surah Fatihah ni As-Sab'al Mathani dia panggil. As-Sab'al Mathani. 7 yang berulang-ulang. Tengok baca semua hari-hari kita baca Fatihah. 7 yang berulang-ulang. Apalagi mazhab kita Syafi'i kalau semaya berapa rakaat pun baca semua Fatihah. Apa di luar pada semaya pun nak mula ke apa Al-Fatihah. Nak baca qulhu nak buat zikir ke apa pun Al-Fatihah. Mula situ. Tu dia panggil surah As-Sab'il Mathani. Jadi ijma' ulama kata 7 ayat. Lepas tu hak tepat khilafnya betul ni. 7 ayat kait dengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tersakut situ. Ni hak khilaf ni. Ada petentang surah Fatihah tu 7 ayat. Itu ijma' 7 ayat. Tepat khilafnya 7 ayat ni dengan bismillah kok dengan tak dengan lain pada bismillah. Situ khilaf lah. Habis itu kena kata gini, ini di sisi imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu dan mereka yang semua fakat dengannya. Kata apa? Kata 7 ayat dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab setengah satu kawan kata dah 7 ayat dengan tak dibila bismillah. Apa bila di mana? Bila dia alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat yang pertama. Apabila lagi? Yang kedua ar-rahmanir rahim. Yang ketiga maliki yaumiddin. Yang keempat ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekat tu. Itu ayat yang kena. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tak bila bismillah tu. 7 juga. Ada pihak kita ni 7 ayat dengan bismillah aja sakit dengan bismillah. Maknanya bismillah ayat pertama. Apa tu ke? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa saat ni? Siapa ke yang kena? Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu yang ketujuh situ. Jangan panjanglah ayat tu. Maka timbullah pula dah masalahnya apabila ayat panjang. Nafas orang dia tak sama dah. Ada yang nafas panjang, ada yang nafas pendek. Kalaupun nafas panjang, tekah mai uzurnya, batuknya, lelah, letih, kadang nak pelanggar tak lepas tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, nak pelanggar tak lepas tu. Panggil panjang dengan mak lazim apa dia tak ada dengan nafas dah. Galik hidup putih di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada putih situ. Bila putih siratal ladzina an'amta 'alaihim, mari cara fiqhnya
seelok dan terlebih aula tak usah undulah pakai ghairil maghdubi selalu hingga akhir. Ada kebanyakan kita tu siratal ladzina an'amta alaihim, patut mai alaihim ghairil maghdub. Bila kita dalam semaya kurang elok. Bukan kata rusaknya dak, kurang elok. Apa kata al-aula kita teruskan jangan ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi selalu. Tas alaihim ghairil maghdub lah. Nah, lagi pula kalau tilik kepada qiraah yang bila kata 7 ayat tak termasuk bismillah, sudah moleklah wakaf situ di kepala ayat. Kita mengaji bab sunat pula, kita baca sunat wakaf di atas kepala-kepala ayat, ruusil ayi. Maka kepala ayat bismillahirrahmanirrahim, kepala ayat alhamdulillahirabbil alamin, itu kepala ayat. Jadi kalau berlaku atas kau kata tak masuk bismillah, kepala ayat di suratal ladzina an'amta alaihim, kepala ayat situ. Molek begitu ya? Betul tak? Ayat yang ketujuh. Tapi dalam mazhab kitanya sirata sampai kepada al-dhalin satu ayat je. Terlalu panjang kita tak ada. Tak ada kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu tak payah alaihim. Maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aula begitu. Lepas tu jalan sebab apa boleh kata aula begitu. Anak ra'i pula duk khilaf pula di segi fiqh. Ulangkan rukun qauli dengan sengaja itu duk khilaf pula dah batal tak batal sengaja. Situ dia khilaf. Lalu kita nak ra'i. Jadi kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim pahunduk alaihim ni bermakna kita ulang pula hak baca dah tu. Macam gitu. Maka kita nak ra'i hak nulah aula kata ulang lah selalu. Tu. Lepas tu caranya. Tu dia. Habis itu. Ni tak kala kata 7 ayat. Sekat tu ijmu' sekalian ulama katanya Fatihah ialah 7 ayat. Ijma'. Tetapi tepat khilafnya 7 ayat dengan bismillah. Tu khilaf. Ini diisi Imam kita Syafi'i dan mereka yang semua pakat. Maka puca daripada khilaf bismillah ni lah. Bertolak pada sini lah baca bismillah tak bismillah lah semaya tu ada khilaf tu. Tak kala mazhab kita ni 7 ayat dengan bismillah. Bina di atas ni sebab itulah kalau baca Fatihah tak baca bismillah tu dikira tidak sah semaya. Bina tadi tarik turut jalan dia tu lorong dia gitu. Sebab tu kalau kita sama-sama mazhab Syafi'i orang jadi imam nya tinggal bismillah. Maka orang panggil tak sah lah imam tu semaya. Bila tak sah imam semaya, kita makmum pula danya zat kita tak sah imam semaya, maka tak sah lah kita ikut. Itu lorong dia boleh tak nak tengok lorong lain. Tapi jadi khaluk tu. Nak jaga kita itu imam. Tu imam kapung lagi, tu imam latikkan lagi, tu imam semaya lagi. Nak ra'i lah hak ni. Tu nak hurai kepada anak makmum. Apa kalau terkedilah kita nak jemputkan orang jadi imam tempat kita kan, nak minta sekalian, nak minta ambil barakat dan sebagainya, kata gilah minta jadi imam sekali, nampak orang sesuai layak jadi imam. Tapi kalau kita tahu kata hak tak baca bismillah, kena royak ke dia minta maaf, dia baca bismillah. Kadang-kadang kita imam jemput orang main macam ni, mak tak baca bismillah, geger nak makmum kita, siapa tanggungjawab? Ucap daripada kita, kita jadi ketua pemimpin apa menjadi pecah gitu. Pas pula kita jadi imam, kita kena ra'i makmum, kerana makmum awal ramai tu. Kita tak baca bismillah, farakah pada selera. Itu nak jaga. Ini satu jalan ke penha benar khilafiyah, tapi kita kena guna, kena cara dia. Tu dia Suk terik tak baca juga, baca kohor boleh kira dah. Baca kohor. Memang tahu kan tak ada bunyi baca bismillah. Tanyalah ana tak ambo baca kohor. Boleh kira dah tapi hak lagi tak sedap lah. Ada dengar apa selera. Apa tu kena ingat kita sebagai tu imam kapung nak jaga nak makmum dah. Ya kadang-kadang kita ambil imam mari tak baca ni geger apa. Tak susah kita nak makmum kita. Ucap daripada kita.
Walah jalan tu banyak. Tu dia dek. Sampai kalau kita nak pergi jalan kita hurai molek. Tengok di sini 7 ayat dengan kalau apa yang kata dari segi ibarat ke hal keadaan 7 ayat tu yang bersepakai dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan dibilangkan bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dalam mazhab kitanya dan pada jumhurnya rukun semaya itu baca Fatihah. Walaupun kalau kita nak berkait masalahnya kita baca bismillah tak ada pelat mana lagi, bahkan Fatihah tu sendiri kalau kira khilaf juga. Baca Fatihah 7 ayat tu sabit dengan bismillah ya tu. Kalau bakal tak baca terus bismillah, khilaf juga. Berkecek dalam mazhab Hanafi rahimahullah taala. Bagi mazhab Hanafi rukun semaya tu baca Quran. Bukan baca Fatihah, baca Quran. Kali gitu nak bina atas mazhab Hanafi, takbir Allahu Akbar, lepas tu pakai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu barakah. Tu lagi geger, tak baca terus Fatihah. Mazhab Hanafi tak apalah. Bah kita makmum mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Baca Fatihah. Baca bismillah mullah. Ana buh surah buh. Tu dia. Nak ayatnya masalah khilafiyah. Tapi kita kena guna kena. Jadi khilafiyah tak apa berlaku. Jangan. Tak apa berlaku. No tak berlaku itulah. Cedak tak geger tak apa berlaku. Betul kena kita orang depan ni, kita punam ni kena tolong ke nak jaga. Tu dia nah. Baik, tengok situ 7 ayat dengan hal keadaan yang bersepakai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini diisi imam kita Syafi'i. Kalau mazhab Maliki pulaknya, dia kata kalau sembahyang wajib juga tak disunat pun baca bismillah. Itu lagi hebat. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Itulah bagi kita nak tahu di situ supaya jangan menjadi celura. Kita kena pelera, kita kena bela. Dan kita jadi ketua, kita jadi imam, jadi pemimpin, kita tanggungjawab lebih berat pada orang awal lagi. Ingat tak cerita tak nebel ke hutan lagu nah. Ingat budak-budak dak kata tak nebel ke hutan. Orang hutan ni orang jadi tak nebel berat pada tu lagi. Kalau dia nak pindah satu tempat semua barang yang serokok dia tak nebel belaka. Itu kau. Anak makmu jalan saja. Tambung-tambung dia tak nempel lagi. Anak makmu dia mak tak nempel tak mengekor haroknya anak pikul dia tak arak akuk dia. Tu panggil tanggungjawab sungguh tu. Lain dah. Kita nak lepas diri. Jangan. Sahabat tu bila kita jadi imam walaupun kita tahu segala mazhab, kita kena raih sini macam mana. Sampai tu kalau akhlak yang mulia kita masuk ke apa dia menghormat kita, minta selekan jadi imam sekali ya. Tak selekan maaf hamba tak tahu tak biasa mai sini lagu mana, cara wirid ke sini lagu mana, cara semaya dulu sekali mana duduk sini les semaya dua tak apa nak semaya dulu nak tengok cara. Imam semaya pimpin cara wirid. Lagu nak supung kita dak bawa. Tak apa kali yang kedua minta selekan boleh tahu dah cancer dia masih ni. Ni dak gaguh nak dia masa lalu Allahu Akbar alhamdulillah gege mak mulia belakang. Bos sudah pula bangun kong tak ada nak wirid doa. Selera habis. Nak tahu cancer demo dulu. Tu kita nak ra'i kerana kita ingat demo ra'i kita tu bercakap dia minta jadi sembilan sekali. Demo hormatkan main. Kita kena hormat demo. Kalau kita tak tahu tepat lagu mana cara, tengok dulu cara demo sini wirid lagu mana. Kerana bab wirid ni dia tidak semesti sejalan. Tengok tak gua dah. Ini jalan bukan. Sampai kita jadi imam ke apa-apa nampak nak jadi rosak jangan. Kita kena sendiri. Jangan delak kena sendiri. Jaga keselamatan daripada perpecahan. Walau benda tak ada besar sekali pecah. Bagi khilafiyah. Tapi bila tak kena cara jadi pecah besar. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kalau buat ismi dengan Allah.
Nah dia panggil ismi lafaz muqham, setengah kata lafaz selit bermakna dengan nama Allah, dengan Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah ataupun yang amat murah. Tu lagi kata ada jumlah tu Ar-Rahman di bawah tu, yang amat murah. Kita ambil cerita lalu, nanti tengok di Ar-Rahman di belakang. Ar-Rahim, lagi yang amat mengasihani. Nah ayat jumlah di bawah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-puji itu. Dia terjemah ni perkataan segala dengan ulang akar dua tu dia boleh salah satu, tapi sini dia hipung ni. Mana boleh kata segala puji itu, tak buah kedua tak apa. Ataupun buat perkataan segala puji-puji itu, tu menunjuk tak makna jamak dah. Tapi sini dia hipung dah. Segala puji-puji itu. Segala puji-puji itu. Maka bila kata segala puji, yakni segala puji yang maklum. Orang panggil alif la lil ahdi. Segala puji yang maklum. Mana puji yang maklum? Iaitu segala puji yang maklum yang 4 bagai itu. Ataupun 4 bahagia yang maklum. Mana? Puji Allah akan diri dia sendiri, panggil puji qadim bagi qadim tu. Dan puji Allah bagi baharu bagi makhluk dia, panggil puji qadim bagi hadis. 2 bahagia dah. Puji hadis bagi hadis, kita sama kita dak puji gi mari. Si Khalid ni orang baik, si Muhammad itu orang yang murah hati, orang berjuru, ada puji kita sama kita. Dan puji hadis bagi qadim, kita puji Allah sendiri. Maka tu puji, minum tu puji. Jadi semua puji tak sunyi pada 4 bahagia tu. Kita puji sama kita puji Allah, Allah puji kita hamba, dan Allah puji diri dia sendiri. Tu baik 4. Dia kata alhamdu, segala. Segala tu yang ambil daripada jenis dia panggil. Ngaji kata alala jenis. Alala al-ahdi. Tu kita boleh ambil reti dia terjemah dia tu, kita kembali pada kalimah Arab. Dia kata dia tanya, kok mana terjemah segala puji bunyi sepa banyak? Ya segala dah itu kan. Kalau terjemah puji itu bunyi sa ya. Bila gibuh segala puji, nak tanya sikit kan, puji banyak mana? Banyak. Dia kata segala. Banyak ke mana? Saat ni pecah tepi saat ni. Ada kalau Allah puji kita, bertengok dia puji manusia dia menjadi. Dia nak puji situ tu siapa dia bersumpah, watini wazaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tengok, dia nak rayak kata kejadian manusia hak dia buat ni, makhluk dia sebanyak-banyak makhluk dia, manusia hak dia buatlah seelok-elok kejadian demi zaitun, demi tin, demi zaitun, demi bukit Tursina, demi Makkah yang mulia yang dihormati. Sesungguhnya kami menjadikan manusia ni seelok-elok kejadian. Tengok dia puji. Ini apa yang Allah qadim, pujikan makhluk dia. Dia panggil pujikan dia bagi hadis namanya. Pas kita sini makan apa? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Kita baru puji Allah. Panggil puji baru hadis bagi qadim. 2 bagian. Bagi kita sama kita ada puji sana. Oh dia tu baik, orangnya murah hatinya. Oh dia tu tolong, sahabat dia tu tolonglah kita selamat. Oh kita sama baru duk puji ke mari. Puji hadis bagi hadis. Tu dia. Dan Allah puji dia sendiri. Dia puji dia sendiri. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi, lagi dia yang maha agung. Dia puji dia sendiri. Itu puji kau dia bagi kau dia. Semua tu masalah kata alhamdu. Maksud itu sah. Baca jumlah segala puji-puji itu lillah, bagi Allah. Bagi tu pula. La tu bagi tu. Apa makna bagi Allah? Ditafsirkan la tu mendengar makna milik bagi Allah. Lil milik.
Dan la di situ boleh pakai ikhtisar, tertentu bagi Allah. Habis cuma hanya, sini tak ada hanya. Kita buat sikit boleh. Segala puji itu hanya, ataupun berbelakang boleh, bagi Allah jua. Boleh juga. Tu nama arti dia tu. Bagi Allah jua. Tertentu bagi Allah jua. Ataupun boleh tafsir juga mustahaqun lillah, yang berhak bagi Allah jua. Yang lain tak ada hak dipuji. Sebab itulah kita puji orang ni kadang-kadang haram tu. Sebab sebenarnya tidak berhak dipuji, malaikat diizin oleh Allah, disuruh oleh Allah puji. Boleh tu puji. Puji nabi-nabi. Puji nabi-nabi itu disuruh. Puji orang-orang aulia, puji ulama, puji orang yang mukhlisin, orang-orang yang bersih hati, kita sunat puji. Tapi kalau orang tak bersih hati, bila kita puji nak jadi takabur, nak jadi ujub, haram puji. Sebab rusak dia sebab puji. Betul kata puji hasnanya lillah, la li ghairihi, tertentu bagi Allah, tidak bagi yang lain. Malaikat hak bersih. Bila hak bersih sunat puji. Sebab tu Nabi SAW selain pada sahabat kita puji dia, dia sendiri puji sahabat dia, puji ke umat ramai. Sekiranya umat, kalau ada Nabi selepas daripada aku ni, ada lagi Nabi, umat jadi Nabi. Nangis umat tengok dia puji depan ada. Noyak kelebih umat. Kalau Nabi ada lepas aku, umat jadi Nabi. Ni tak ada Nabi, tak ada Nabi suruh ke aku. Allah tengok dia puji umat. Puji Abu Bakar. Sekiranya kalau aku nak menjadikan khalil sebagaimana Ibrahim Khalilullah, kalau aku nak ambil orang jadi khalil aku, Abu Bakar khalil aku. Ya puji sahabat dia. Tegak menangisnya pokok sahabat. Orang ni bila dipuji dia menambah kebajikan di sisi Allah. Orang lagu ni sunat puji. Sama kita apa tu lah, bila orang bersihkan apa, sunat kita puji. Tapi kan nampak dia puji, nampak nak luar lepas hidung nak jadi kau lain, jangan puji, punah dia kesian. Apa budak kepau itu nak puji dia betul sudah. Budak ni berani ni. Ni anak atas tak lupa berani budak ni nak tawakal tujung, tak patah haki, tak ada rasa-rasa punah. Dia dosa kita. Ya ada orang bodoh dak pong budak. Ini ingat. Abang kata puji ni bukan semata-mata tu kita klik pada arti dia. Alhamdulillah. Itu sepatah. Pas tarik lagi, tak kala sebut Allah, marilah sifat dia tu Rabbil Alamin. Ialah dia cuma Tuhan. Perlu kita ingat, kita lurah Jawi kita terjemah Tuhan daripada dua lapar. Kalau ilahu pun terjemah Tuhan. Kalau Rabb pun terjemah Tuhan juga. Maka kita kena erti lain-lain. Bila kata Rabb, Tuhan dengan makna Tuhan. Sini kalau baca Tuhan, lalu. Ya, dia ada lorak tulis kita luah Jawi. Kerana ayat tu orang muda, orang tua, ada tulis tawa, alif selalu baca orang tua. Tu bunyi orang hilir kecak tua gitu. Tapi kalau kita ikut hulu, ikut darat, kecak orang apa? Tak kecak orang tua, kecak orang apa? Orang tua. Maka luah Melayu, luah Arab ada luah Melayu ada ta. Tak ada bila tulis tu ada ta, tulis dengan ta. Maka ni bunyi tu saat ni bubuh ha masuk lagi. Ada dah kita tak Jawi. Ta, waw, ha, alif. Tapi ada orang baca tak? Orang tu ha baca tak itu? Kalau kita tak faham bahasa, orang muda dan orang tu ha. Budak kata gapo orang tu ha. Tak bisa dengar orang tu ha. Sebab tulisnya ta, wa, ha, alif. Tu pergi baca orang tua tak faham lalu. Dia baca orang tua. Faham selalu bahasa. Ni pas-pas tu dia tulis tawahanum. Bagi kita pergi baca apa ha? Tuhan. Kena urai semula. Cuba kita baca gini. Tuhan. Faham selalu. Tuhan. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Tuhan. Tuhan bagi sekalian Allah. Faham lalu. Tuhan. Tu baik pak mutuk siapa tuai mutuk. Bila tengok benda nak tahu tuai selalu. Tu baik tengok mutuk siapa tuai mutuk ni, siapa tuai kereta dak tak dengan jalan.
Ditemu barang jatuh. Siapa tuai? Dek cari tuai sangat. Barang jatuh dek wawa dek cari tuai. Tuai hakiki siapa dia? Allah lah. Rabbil alamin. Tuai bagi sekalian Allah. Tak tuai tu hal lalu. Kita ni masalah alami. Tuai kita ada tuai. Sebab tu wajib kita kena tuai. Ada. Kita klik ada tangga kita bagi orang jatuh duit. Duit siapa nak ingat kita tak ada ingat jatuh dah. Nak cari tuai duit siapa? Wajib kita takrif wawa. Apa wawa? Nak cari tuai. Sebab benda ada tuai ni. Dia kena ada tuai. Apa begitulah habaq tu kata kita ni lah dalil kata ada tuai. Sampai orang Badawi dia tak pandai baca Quran, dia tak pandai, tapi bila baca dia reti. Bila orang baca ayat ke dia dengar wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum afala ta'qilun. Bila baca ayat sekatu dia tak apa cukup dah. Ya faham dah. Dapat ada ayat dia kata di diri kamu sendiri ni wa fi anfusikum afala tubsirun, ya ada sebelum pada tu wa fil ardi ayatul lil muqini, pada bumi ni tanda-tanda menunjuk ada Tuhan bagi orang hak yakin. Wa fi anfusikum, dari diri kita dia pun ada tanda menunjuk kata ada Tuhan, bukan jadi sendiri. Boya dengar ayat tu dia tak cukup. Saya faham dah. Tahir uta dalil kata ada ibu uta. Ya itulah, murid dengar uta buat Badawi lah. Bila berjalan uta tak ada sekabut, jalan kita tahir uta ni kena tahir. Tahir apa? Tahir diidafah pada uta. Arti tahir ni menunjuk tak ada ibu uta lalu kan. Apa kita jalan-jalan kita tamung nak support terbakar. Terkenal lalu. Tapi apa lagi nak support bakar? Saya gajah. Terlalu pak. Gajah dah sini ni. Mana dalil? Ni dalil tengok ni tambah ni. Saya gajah ni. Maka kita nak isnad tahik kepada gajah, nak idafah pada gajah. Tentulah dialah yang mengeluarkan ni. Itu ni tu tengok dia. Yang paling kata akal kita tengok sini ketiga selalu. Maka Allah Ta'ala kata Allah tu siapa? Rabbil alamin. Tuhan. Dia Tuhan. Sebab tu kita nak ada Tuhan. Sebab tu tak kupunya kata kita ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Dengan tu sikit sangat ada. Tapi dia Tuhan tak buka, tak nampak apa telah. Tu mana Tuhan? Yang ni Tuhan. Tuhan mana? Yang menjadikan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ambil juga arti Rabbi dengan mana Khalik. Baca jumlah kita tu. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ada orang dah kata Tuhan yang mencipta. Waktu lah tu. Waktu bahasa kita tak guna mana sini. Mencipta. Itulah bukan mencinta itu tak. Mencipta. Waktu lah dia kata menjadi ataupun mengadakan sekalian alam. Tu. Betul kata dalilnya hak kita dok pegang dia dalam Fatihah sia dah yang mengandungi sini dah. Cuma dalam ayat lain tu sebagai huraian. Sini sebut dengan kemah. Apa kita mengaji mata kita dah. Mata juga patu sarah tu baik tanya ni. Kemah situ dah. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Siapa sekalian alam? Bayanlah daripada manusia, panggil alam manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang baik darat dan laut. Nak bila satu-satu banyak tak habis. Dan langit, bumi dan lainnya banyak lah weh. Sabit tu setengah ulama dia beri takrif kemahnya begini ngajalah had biar meliputi alam-alam tu apa? Ialah masih wallahi ta'ala. Terengkah kata meliputi habis. Gapo alam masih wallahi ta'ala. Payah ada hurai sikit. Murak dengan ma tu barang. Apa barang? Maujudun. Barang yang ada selain daripada Allah. Nak bila lagi. Masalahnya bila tengok. Kalau turut bila tak habis. Banyak bila tak habis.
Bila lagi orang kata barang yang ada selain daripada Allah, semua panggil alam. Habis lagi lah. Barang yang ada selain daripada Allah semua panggil alam. Maka Allah tu pencipta alam. Pusang. Ya tak? Tu dia. Kita ni sing ti tuk sang. Dia masalah kita dah. Lah tu je dua tu ya. Pusang Allah. Yang lain pada dia sing ti tuk sang. Dah itu kan? Itu masalah al-alam. Apa panggil alam? Munasabah dengan lurah Arab apa panggil alam? Dia nak pergi situ pula. Kata dia, maka tiap-tiap satu tu dinamakan alam sebab apa panggil alam? Tuhan pengguna Rabbil Alamin. Tiap-tiap satu saat ni. Pada bila sebut kata apa? Manusia. Dinama alam. Jin, malaikat dikira jenis. Jenis manusia. Daripada anak cucu Adam jenis jin. Daripada anak cucu Aljan satu kaum. Dan jenis malaikat. Dan segala binatang baik darat laut. Lepas tu mai pada jamadat. Benda yang tidak ada nyawa. Seperti langit, bumi dan lain. Bukit, bukau, gunung, ganang kata gih. Semua tu masalah kata alam. Sebab apa panggil alam? Arti alam tu ialah alamat, yakni suatu ia ada padanya alamat. Maka mustaq daripada alamat tu letakkan alam. Kerana ada padanya alamat. Alamat bahasa Arab lagi. Bahasa kita gapo? Alamat tanda. Tu alamat tanda. Maka tanda tu macam-macam lah. Tanda di papai hitam. Tanda tengok kita nak gigi cabai. Kita nak gigi cabai mana ni weh? Tengok tu je tulis tu. Pai ada tu. Dia tanda dah tu. Ni jalan ni pergi sini 10 kilo sampai sini. Dia tanda dah. Lalu kapur nama apa? Ada pai tulis nama kapur. Tu papai tanda. Betul tak? Buat papai tanda. Tengok di situ ti lalu. Ni ada tanda dah ni. Maka di kita ni ada alamat, ada tanda di kita ni. Sama dari ti tak ti suku kira. Ada tanda kata ada tuai. Apa yang kata sini? Alamat atas. Yang ni tanda yang menunjukkan. Tanda yang menunjukkan atas ada tuai yang menjadikan. Kita kata tu alamat atas Tuhan yang menjadikannya. Yakni tanda yang menunjuk atas ada tuai yang menjadikan. Apa tu lah Tuhan kata wa fi anfusikum, dan ada di diri kamu diri. Apa? Ada ayatun, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Sahabat ni pun itu dia menjadi tulis dia tanda. Baca Quran tanda bagi atas, bacanya gini, dia panggil alamat. Tanda. Sebab apa dia? Sebab kita kena tanda. Maka bila tanda ni suruh fikir di tanda ni, mari hadis pula tafakkaru fil khalqi. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Kerana di sini ada tanda yang menunjuk atas adanya Tuhan. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu berfikir tentang Tuhan yang menjadi, jangan. Tu setengah hari tak fikir betul Tuhan. Tuhan duk mana? Tu dia fikir Tuhan je haram situ dah tu. Dia suruh fikir dia betul ning makhluk ning tanda lah kena sini tak sesak lah. Tengok reti, tengok pai reti, syarat tengok ni tang-tang. Macam mana ni syarat sepelat lagi dah. Kita orang kampung ni susah. Dia masuk ke bandar maju-maju juga, masuk le stesen apa. Tak tanya orang dah ni. Nak aku tak. Tang. Gapo ya? Nak tanya. Gapo ya? Tu. Besi isyarat. Pakai api belakang laknak tu laknak ni. Tengok kita bawa kereta motor. Kita nak pergi sereng. Kereta depan kita, biar api. Nak. Kita itilah di tanda tu. Sanjang dia tu. Tanda dia kata, ya nak konakan newe. Kita sengi kok ini. Cuba kata iti. Nak dia juga kau ni. Gum. Oi, mu tak iti ya? Tak iti apa? Dia kata, mu tak iti. Tak iti apa? Tengok je dak lokap. Dia tak ada royak apa. Tak ada royak ngoti tak api dak nak tu sanjang. Menunjukkan tanda alamat dia nak kona kok tu. Kan menunjuk apa kok tu? Sampai tu nak lesen jangan beli.
Nak tahulah dia. Apa dah? Di semua tu alamat. Apa? Bila kau tu kita reti, padi kita dia ada alamat kata ada tuai. Habis tak reti tu berat sangat kena dera di akhirat tu. Masya-Allah. Tu makna Rabbil Alamin. Pahuraya hak lagi kalau ayat lain banyaklah. Setengah pada sebut tak. Kita dah baca surah Sajdah lah. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sini ayat dah. Rabbil Alamin, dia tua ya buat semua Allah. Tapi Allah ni banyak sangat tak ayat langit bumi dalam totak dak, tapi alam ni masuk habis. Tapi dak ayat ni ayat seorang. Allah telah menjadikan segala langit. Sebutlah situ. Gak masalah Rabbil Alamin ni dah lah. Di sana ayat seorang. Allah telah menjadikan segala langit wal arda dan bumi. Wa ma bainahuma, dan barang yang ada antara kedua. Gak barang ada antara kedua masuk kita manusia, binatang, darat, laut, udara, masuk habis. Awal tak awal semua masuk habis dalam tu. Habis dia kata semua ada dalam Quran. Tapi ni secara ijmal, secara umum ni. Anu sarah dia menjadikan. Habis dia kata ayat-ayat lain duk mai mengandungi makna dalam Fatihah. Dia berkata makhluk masalah Rabbil Alamin. Tengok di sini umum, dia panggil umum. Ialah artinya alamat. Sebab kita ni panggil alam, langit bumi panggil alam kerana ada padanya alamat, ada tanda mustaq situ letakkan alam. Dan panggil makhluk tilik pada khalaqa makna menjadi. Bila kita ni kena jadi makhluk. Allah saat ni juga panggil makhluk. Tilik kot kita kena jadi panggil makhluk, bukan jadi sendiri. Panggil baharu. Tilik pada kita ni tak kalau ada ni dulunya tak ada, panggil pula hadisun ya baharu. Jadi sifat kita belaka. Kita ni panggil alam sebab ada alamat menyut ada Tuhan. Kita ni juga panggil makhluk sebab kita ni kena jadi. Yang jadinya Allah. Panggil makhluk. Panggil juga kita ni hadis yang baharu. Sebab apa? Ada kita dulunya tak ada. Maka baharu alamat tanah semua sifat bagi baharu. Bila kita kenal sifat baharu kita ni, Allah laisa kamitsli syai. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kena dah fikir. Dia fikir duk mana tu tepat. Salah kita cari lagu tu. Sini. Pasal tanya di mana ni kita sama kita. Mari di mana, pergi ke mana, bila, balik bila, mari perkala. Tu biasa sakut dengan hawadith, benda makruh, sakut dengan Allah, sakut dengan ni belaka. Allah laisa kamitsli syai. Betul orang zaman orang salah dia tak bercara situ. Pakai amiruha kama jaa. Tapi bila mai belakang-belakang ni kelang kabut banyak sangat, bahjak kena hurai. Itu saja. Yang menjadikan misalnya yang ayo sini. Ni kecek turut tempat kita. Pasal Arab gak Badawi kecek tahi utah. Yang mana tu? Seperti tahi lembu. Pak itu lembu banyak dah. Arab apa ada lembu juga. Seperti tahi lembu. Ialah alamat, ialah tanda yang menunjukkan atas ada lembu. Sebab nak kata tahid lembu kan kalau tak ada lembu. Tengok idhafahnya panggil sana. Ummah Abdullah. Tu aja nama Abdullah. Mutu Khalid. Idhafah mutu pada Khalid kerana Khalid tu tuan. Bila tak tahu tuan nak sana ke siapa? Habis dia tanya, mutu siapa? Mutu siapa? Muka kita tak tahu nak sana, nak idhafah kepada siapa tak tahu. Tanya mutu siapa? Tuan, mutu tuan ya nama Khalid. Boleh kata mutu Khalid. Kita ni makhluk Allah. Sana lah. Dia panggil idhafah namanya. Seperti tahi lembu dia panggil idhafah. Itulah alamat tanda yang menunjuk atas ada lembu. Itu sebagai contoh dan banding sahaja. Maka bila aku faham begitu, maka dia panggil maka tafri'iyah, jawab syarat mahzuh kerana nama ibarat dia. Yani iza alim tamazukira, apabila aku tahu, apabila aku faham huraian tersebut tadi, maka Allah itu apa? Allah itu ialah nama. Ada juga katanya, apa beza Allah dengan Tuhan? Ayat ada juga.
Tak walah reti pun nak royak tak pandai pasal tak biasa ngaji dia. Reti pun nak royak tak leh. Adalah. Gapo Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah. Dah beza kok mana Tuhan dengan Allah. Beza kok mana Allah tu Tuhan dah, Tuhan tu Allah dah. Bila tengah ngaji, Allah tu nama, dua pranamของ Allah. Nam dekat dengan logat kita. Nah, siap pranam. Cuba kita boh pada mu. Gimana? Pranamo. Jadi klik begitu lah. Tak itu. Dua pranam, dua itu cuma pada dengan bismi dengan nama Allah. Dua pranam. Kita boh sikit. Dua pranamo Allah. Jadi kat kita lah. Itulah. Orang betul pula apa? Name. Kau tu juga lekak sikit ya. Name. Nah itu kan. What your name? Name apa? Itu kan. What your nama? Itulah lah. Tu bahasa. Nak pergi ke mana media tu ada dalam belakang. Nah, kalau itu Allah tu nama bagi Tuhan tu lah. Habis tu kalau Tuhan tu ada tapi tak tahu nama nak panggil apa. Sebab tu kita bila boleh anak nak tak nama. Panggil anak semua gitu. Habis tu bapak lah ni undang-undang jadi cepat pula dah. Nah, buat beranak poh nak lu nama. Sabit tu bagi orang nak boleh anak sedia siap-siap dah. Kalau berzina nak tak nama ni, kalau jatuh nama ni. Bila pak beranak pak tu biarlah dah dia sekian minit sekian nama apa pernah nama dah. Panggil nama tu. Tu nama. Nah, hanya Allah nama. Tapi nama Tuhan tu banyak. Ini sebagai nama lafzul jalalah. Ismul lizati lafzul jalalah. Nama bagi Tuhan yang Maha Agung. Nama dia dengan tak ditilik kepada sifat-sifat. Lepas tu tilik pada sifat tu baik nama pula Ar-Rahman nama dia juga, Ar-Rahim nama dia juga, As-Salam nama dia, Al-Malik, Al-Quddus. Banyaklah. Bapak nak tanya aku nama sifat Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim tu. Nama bagi zat Tuhan tapi dengan iktibar sifat dia panggil gitu. Supaya kita ni nama apa weh? Nama kita mula beranak pun ayah kita letak dalam nama Ahmad. Tu tak ada nak pada arti apa-apa dah lah. Walaupun asal belum pada letak nama Ahmad yang terpuji. Mahmud yang dipuji. Itu sebelum pada letakkan nama. Bila kita pak boleh anak, kena nak tak nama Ahmad. Sekarang apa Ahmad? Nama anak saya seorang tua tu nama Ahmad. Tak ada nak pada arti dah lah. Walaupun asal arti terpuji. Sudah pada tu Ahmad saat ni tu ngaji-ngaji je pandai. Mak tu baik pula dah. Tu Imam. Ahmad tu Imam. Imam tu siapa? Kena ke nama dia juga. Nama tilik pada jadi jawab tag tua kapal. Yang mau letak tu imam. Hingga siapa nama tak tahu dah nama Ahmad apa. Pak banyak tu imam. Ada setengah orang dia galak nak jadi ketua sambil orang letak tu imam dia istihar. Saya sekarang bukan Ahmad dah, saya sekarang Imam. Siapa panggil Ahmad tak mulut pak bila. Allah. Panggil Imam lah. Imam ya. Ada Imam ya. Ahmad. Seolah-olah nama dia tu buat main ganti hak Imam. Pasti kalau beza, apa beza antara Imam dengan Ahmad? Ya, Imam nama Ahmad nama hak asal dia letak. Ada pun Imam nama dia juga nama sebagai tilik kepada jawatan dia tu. Lepas tu jadi apa? Pandai bomo atau omo tu baik main mudainya. Tu nama gelaran tilik pada sifat dan kerja. Begitulah nama Allah ismul lizat al-wajibil wujud. Manakala Ar-Rahman nama zat juga tilik pada Tuhan bersifat dengan murah. Nama Ar-Rahim nama zat juga tilik dengan dia bersifat dengan penyayang. Saya sangat ke hamba yang beriman. Nama Tuhan juga Al-Ghaffar tilik pada dia sangat mengampun bila orang minta ampun dengan dia. Itu nama Ghaffar. Begitulah. As-Sabur. Nama Tuhan As-Sabur tilik pada apa? Tuhan ni penyobar. Apa sabar? Orang deraka ke dia pun tak gaduh dia azab. Nanti azab ada akhirat. Sabar semua Tuhan.
As-Sabur nama dia. Asy-Syakur dia ni terima kasih. Orang buat bajikan orang taat ke dia terima kasih dengan dia balas bajikan lebih pada kita kena. Nama dia Syakur. Kalau kita tak nama Abdus Syakur, Abdus Sabur, Abdul Rahman, itu dia. Faham? Baik. Allah itu nama bagi Tuhan, kita sebut nama bagi zat Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Bila tilik pada Tuhan yang disembah dengan sebenar, nama ni panggil ilah. Panggil ilah. Itu kata la ilaha illallah. Dia kata pula ayat Allah Taala turunkan ayat wa ilahukum ilahun wahid. Apa ilah? Yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kait sekali lagi. Disembah dengan sebenarnya yakni pada iktibar waqi'. Kait sekali lagi. Yang disembah dengan sebenar tu pada iktibar waqi', iktibar diri perkara ataupun nafsil amri panggil kau. Bapa tu kait situ. Nak sepak, nak keluarkan iktibar orang yang sembah. Kerana di sisi iktibar orang yang sembah dia kira sebenar. Orang yang sembah matahari dia rasa sebenar di sisi dia. Pada waqi' tidak. Sebab apa? Matahari makhluk juga, masalah alami juga bukan Rabb. Itu ya. Kita ni sembah Rabb. Itu dia. Ar-Rahmanir Rahim. Ni ayat Quran. Sekira kalau lain pada ayat Quran dengan kaedah boleh nak baca Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau lain pada ayat Quran. Kaedah tu dia boleh. Tapi Quran ni dia kena baca turut muttaba'. Dia punya qiraah muttaba'ah. Tak boleh nak baca turut semata-mata kaedah. Kena tengok hak riwayat mari hak terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagaimana baca. Sebab kalau tubik dua bacaan boleh kita nak turut bacaan ni kerana riwayat mari dia juga. Baca hak ni baca gini. Boleh. Kalau tak ada riwayat baca lain kena baca tu ni macam sini Ar-Rahmanir Rahim. Tu hak datang mai lagu tu. Tapi kalau sekira kaedah Ar-Rahmanur Rahim boleh orang ngaji kata khabar mubtada mahzuf. Ar-Rahmanir Rahim maf'ul fi'il mahzuf. Itu kaedah dia panggil. Itu dia. Ada pokok hak datang warid lagi Ar-Rahmanir Rahim. Supaya juga alhamdulillah. Ada juga qiraah baca lain pada ni tapi tak kalau qiraah tu yang panggil mutawatirah tak boleh dibacakan. Cuma tahu saja. Seperti ada baca alhamdulillahi rabbil Sengaja tak? Tak salah. Kita mengaji bab dia ada baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kok mana Allah? Dia kata baca la asal kita mengaji la kaedah la haraja bila menja isim zahir kena baca dengan bawah li. Li apa ni lillah. Lepas dia baca lu tu kok mana? Dia kata ittiba' dah, turut dah. Alhamdulillah. Dia panggil harakat ittiba'. Ada kaedah tu. Supaya kira kita baca waqalati khrut. Setengah kira baca waqalatu khrut. Tu. Tu Quran nak mengajar belajar bab dia suku pula cara baca tu. Apa ada pula baca gini? Alhamdulillahi. Alhamdulillah pula dah. Kok mana jadi? Dia kata dah turut la. Alhamdulillah. Hak tadi la turut dah. Dulu. Hak ni dah turut la dili. Makna lupa ya. Patut tu dengan kaedah asal tak ada tilik pada lain ke alhamdulillah. Mubtada khabar. Kalau lupa mubtada khabar juga tapi ittiba'. Tak kalau riwayat tu dia panggil qiraah syazah, dia terpencil, dia terganjil, maka haram kita nak baca. Baik. Arti Ar-Rahman Tuhan yang amat murah. Ni tilik pada sifat ni. Tilik pada sifat kemurahan. Allah bersifat dengan rahmat, kemurahan
maka panggilnya Tuhan tu Ar-Rahman. Allah saat ni tu Ar-Rahman. Yang amat murah. Bila tafsir amat murah dia kait di dalam dunia ini. Tuhan tafsir mari. Lepas tu huraian kemurahan juga banyak dalam Quran. Wa man yuridid dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa nak kepada balas dunia, kerja rupa gapo nak dunia, kelebihan dunia gapo, dia kata kami beri, tapi di akhirat tak ada habuan. Atau baik kemurahan tu. Ada tengok iblis dia minta nak umur panjang, Tuhan beri. Dia nak tipu anak ada sebulan-bulannya, ikut mu. Tapi aku sedia siada untukmu dan orang pengikutmu, aku sediakan dengan kau la amla'anna jahannama minka wa man ittaba'aka. Mu dan orang hak turutmu aku sedia siada. Tengoknya beri juga, minta nak menyesak pun dia beri. Minta nak umur panjang beri. Umur panjang bukan nak ibadat, umur panjang nak menyesak. Itu itu kemurahan dia panggil. Maka tu nasihat Allah Ta'ala nasihat pada kita orang mukmin, fala taghurrannakum billahil ghurur. Fala yaghurrannakum billahil ghurur. Hei orang mukmin, jangan tertipu jangan menipu kamu dengan sebab kemurahan Allah tu oleh yang menipu. Tengok orang yang kufur dengan Allah, kejayaan dia, ketinggian dia, kelebih dia, kita pun kita orang mukmin beriman dengan dia, susah hidupnya. Tengok nu kufur, lega hidup, bahasa kenal. Jangan tertipu. Dan ada ayat lain pula di atas, kira kalau aku bimbang, kalau aku tak bimbang takut kamu ingin sampai jadi sepenuh, aku nak beri kepada orang kufur ikut rumah dia daripada mah. Segalanya nak buat umur senang dengan mah. Tapi kalau kau beri sini, nanti orang mukmin lah berat. Nak ratik pun tu gak, jauh lah. Lepas tu beri tu, berilah kadar-kadar. Tu orangnya dah. Ini nak jaga betul kemurahan Allah. Sebab itulah setengah tafsir katakan, Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, yakni sama ada murah tu bagi segala hambanya. Sama ada hamba tu yang beriman juga yang kufur. Dapat kemurahan. Lagi pula Ar-Rahim, lagi yang amat mengasihani. Amat mengasihani ni khusus bagi hambanya yang mukminin. Betul kata makna Ar-Rahman umum pada makna. Sebab apa? Sebabnya murah ini umum, sama ada hamba yang kufur juga hamba yang beriman, umum. Adapun betul rahim, kasih saya khas bagi orang mukmin saja. Di dalam akhirat. Ini khusus. Maka tandanya saya seorang hamba Allah Taala beri iman tu, beri sabab bagi syurga akhirat. Ini panggil orang dalam kesayangan Allah. Sebab itu bila dalam kesayangan Allah tu lah, bila kecemasan, bila kesusahan apa, kita kena redha lah. Soalan tu dalam jagaan dia dah tu. Kita dah berdoa minta selamat gapo agak selamat tu dah. Dia pandai. Kadang selamat kita dalam uzur. Tak itu kan? Bukan arti kata selamat tu boleh dengan khanak kita berlaku tu selamat. Bukan. Kita minta sudah selamat. Allahumma inni as'aluka salamata wal afwa wal afiyata fid din. Diajar pada kita, ya Allah aku pohonkan kau akan selamat, afiat, sihat pada agama dan dunia dan agama. Bila kita tak selamat, serah ke dia. Tiba-tiba uzur, sakit. Gana dak minta selamat, sakit. Ada selamat dalam sakit tu. Betul kita tak erti, kena serah ke dia. Bagi hamba yang mukminin dalam akhirat. Maliki yaumiddin. Sini tu baik dua kiraat. Ni kiraat kita ni baca yang ada alih ni kiraat Asim Kisai. Dalam Qur'an ayat 7 baca dengan Maliki yaumiddin. Iaitu kiraat Asim. Pak kita dak baca riwayat hafaz kiraat Asim. Dan satu lagi kiraat Kisai. Baca gini ni. Dua-dua ni kiraat Kufiyin daripada Kufah.
Lepas tu dalam qiraat 10 Yaqub selagi baca Maliki Yaumiddin. Lepas tu 5 qiraat lagi daripada qiraat 7 qiraat siapa? Nafi', qiraat Madinah. Qiraat Ibni Katsir, qiraat Makki. Qiraat Abu Amrin Al-Basri dan qiraat Hamzah Al-Kufi dan qiraat Ibnu Amir Asy-Syami. 5 ni baca Maliki Yaumiddin. Macam yang tak ada alif. Apa ni? Cuba tak datang waris tak alif sebab buai satu huruf Quran tak boleh salah sah. Bila ijma' panjang kita pergi buai satu tak boleh. Baik gugur satu huruf Quran. Tepat ijma' pandak kita pergi baca panjang, namun kita pergi tambah satu huruf Quran. Tak boleh. Di bawah sini ada dua qiraah, dua riwayat mari daripada Nabi SAW. Maliki bila apa huruf tu? Pak. Ma mi alif lakah pak. Tapi hak qiraah Maliki tak ada alif. Jadi tinggal 3 huruf ya. Lepas tu hidup buang dia tambah dak hak nu mari daripada asal macam lagu ni. Baik tu boleh tu. Cumanya boleh kata betul salah tu nasbah orang baca tu nak baca qiraah mana. Kita nak baca dengan qiraah Asim riwayat apa hal kita dah baca. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin tu kata salah. Baca itu salah. Han dengar ke dak baca? Mu nak baca qiraah mana tadi? Qiraah Asim. Salah tu baca gitu. Kena baca Maliki. Saya nak mengaji qiraah Nafi' masalah. Riwayat waras. Tak apa. Maliki yau. Masalah. Betul. Kalau kita baca Maliki, nak tak salah pula. Itu dah. Supaya itulah kalau kita mengaji fiqh apa tu? Itu dia. Fiqh apa tu? Baca kata semaya tu mazhab Syafi'i. Tak aja bismillah. Tak boleh, tak sah lu hukumnya. Tapi kata semaya dengan mazhab Maliki masalah. Tak apa. Tak sunat baca bismillah dia. Dah. Sebab dia kata kita kecek we kena tah cara dia. Tak ada apa-apa. Nah. Tuhan yang memiliki balasan. Ini jumlah tu Maliki Yaumiddin. Ialah Tuhan yang memiliki, yang mempunyai hari balas. Apa tu? Bila dok kecek tetap apa? Bila dok kecek tetap syurga, tetap nikmat syurga, tetap apa? Tu masa dalam Ar-Rahman. Bila dok kecek hak azab, apa nama masa dalam Ar-Rahim. Bila dah berkecek hak akhirat, kita ni ada akhirat akan hidup balik, adanya apa dia periksa amal, adanya hisab amal, adanya titiyah, ada semua masalah Maliki Yaumiddin. Maksud itu. Sebab Tuhan cerita kata dia Tuhan yang memiliki hari balasan. Din makna jaza. Tuhan yang memiliki hari balasan. Jadi hari balasan siapa Tuhan? Dia je. Dia je yang memiliki. Apa dia hari balasan? Iaitu tafsir semula. Iaitu hari balasan kena ke hari kiamat. Jadi hari kiamat nama dia banyak pula dah. Apa nama Tuhan tadi? Jadi hak kita dah masyhurnya hari kiamat. Tak? Sebab apa hari kiamat? Kiamat mari daripada qama yaqumu, kita duduk ini. Bangun. Atau kiam berdiri. Okay? Bila ditiup sangka kala yang kedua, bakit habis. Kalau duduk dalam kubur mana tak akan bakit kelih habis. Kalau mati di mana-mana pun tak berkubur pun akan bakit. Bila bakit, bukan bakit tu jaga pak kena bangun. Itu banyak qiyam. Tu panggil qiyam, lepas tu masuk tak kiamat. Maka kita masuk kiamat. Hari kiamat juga tengok sini panggil Yaumiddin. Apa? Hari kiamat ada padanya balas. Panggil Yaumiddin hari kiamat ni tu. Dan hari kiamat pula nama dia Sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka itu tanya mu Muhammad tentang sa'ah. Bila kau nak pelabuhnya? Nak pelabuh bila? Apa sa'ah? Kiamat juga panggil sa'ah. Sebab apa panggil sa'ah? Sa'ah ni sa'atan satu tah winati dia.
Nak ayat atas nah, hari kiamat dia berlaku dengan cepat tah sekaligus. Panggil saat. Dan hari kiamat juga panggil apa lagi? Yaumul jam, yaumut taghabun, hari zuhir kerugian. Hari kiamat panggil yaumut tanad, hari nak besar sekali. Nak. Tak dipanggil nak. Lagi kena. Saya panggil nak. Anak. Telat nat. Nah itu kan. Kita panggil nak, lagi kena. Arab nad. Tanad. Apa tanad? Mari daripada nidak ni panggil memanggil. Tengok dia nak ke mana? Berita lagi lalu kata. Tak payah. Mai ikan sekilo ni segar-segar panggil. Ni kata ni wah ni. Wah ni molek ni mani-mani ni. Murah-murah ni. Gikok kain tak payah ni, kain molek ni kain pelekat. Piyah ni molek ni baju tu. Hok ni panggil. Oh lana. Lau melau tu panggil tanad. Lau melau. Maka Tuhan panggil juga pada hari kiamat yaumut tanad. Yaumul jam. Apa yaumul jam? Hari akan himpung semua-semua. Banyak nama beratus-ratus. Dah? Gitu tilik pada apa yang terjadi pada hari itu panggil tu. Sini panggil yaumuddin, hari balas. Kerana sebab apa? Allah lah yang memilih. Kerana tiada memilih padanya pada hari kiamat malaikat Allah semata-mata, tak ada yang lain milik dah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dah hari tu je panggil hari yauma yafirrul mar. Yaumul firar, hari lari. Apa hari lari? Suami isteri lari tak setemu. Takutnya dakwa. Supaya kat hotel temu dengan tuan tak setemu. Takutnya tak hotel. Suami isteri lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara lari, dua beradik lari, takutnya dakwa. Mana hak aku? Wa ummihi wa abi, antara ibu temu dengan ibu lari, temu dengan bapa, wa abi lari. Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Antara suami isteri lari je liar, antara apa dengan anak lari je liar. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari sya'an, hari yang masing-masing sibuk menghamu aku ada. Allah. Tu nama bagi kiamat semua tu. Dan adapun pada dunia, maka pada zuhir, ni zuhir bagi kita ada memiliki raja-raja ke atas dunia lah. Kek sekarang ni milik raja ni merintah. Kek sekarang ni pergi kat negeri ni raja ni merintah. Mereka pun pula ni dalam kek tak nabai ni. Ni kek tok Menan ni, kek Nayuk ni, kek tok Iman ni. Apa rumah kita pula tanah berapa rah ni, kek ni rumah tanah kita. Jadi panggil milik. Tak ada punya panggil milik Tuhan. Itu dah. Ada berebut pun ni. Mana kata kek sekarang ni, kek sekarang ni Tapi bila kelip pada hakikat, hak siapa sungguhnya? Rabbil alamin, dia nu tuah sungguh. Sebab itulah berjual beli wisah apa-apa itu ni nak ambil, jangan jalan batil, jangan tipu menipu, jangan belak berkekok. Akan di hari akhirat akan balas, akan tanya. Allah. Tu di dunia zuhir lah ada milik raja-raja. Maka pada hakikat ni hak yang sebenar, pada nafsil amri tiada yang memiliki dunia baik dan akhirat baik malaikat Allah semata-mata. Klik pada Rabbil alamin ni. Alamin, ala dunia, ala akhirat dia berlaku ada. Ni kita orang mukmin nak suruh peringat semua, duk peringat semua ni dia. Tu dia. Seolah-olah kita bawa motor kereta kat belakang, ingat-ingat lembu depan. Ingat-ingat orang ramai tu. Memang budak duk main depan. Ada peringat semua. Ni kita hidup dan dunia kena ada peringat ini. Ni bila kita mendengar hadis, dengar ayat, dengar Quran, dengar nasihat, seolah ada peringat. Terlupa kita teringat, nampaknya cukup setakat tu dulu. Klik pada iltifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu
Oh, masa. Kalau kiranya cukup lah masa lu kira kan. Dah sekali. Sekarang ni dah nak tanya. Betul ni tak ngaji dia kelak juga kan. Ya. Masalah ngaji di sini Ya. Ya. Masalah kita sapi terus mai jamu ke pesan. Kita hidup besok hidup kata-kata tani. Ada orang tempat tu orang itu mana. Iya. Dan duduk di situ tak sudah kita mana. Iya. Ada tu kita tulis mai jamu. Oh, masya-Allah. Baik. Lepas tu, pasti dah. Lepas tu, palah kelik pula tu. Kelik yang dapat dengan jalan tu, tak apa waktu tu tahu. Dia semaya je amat tadi. Sampai kumuh tu, tahu. Tu tak ada. Ya. Tahu tahu tu. Ya. Baik. Jadi kira-kira dalam soalan ni ni daripada asal tenebel tak? Asal tenebel ni dia asal. Tenebel mana dah asal? Nak moli. Oh, ni bekas tenebel adit lah nak. Adit. Ni bekas tenebel nak moli. Baik, dia tanya mengenai dengan cara semaya jamak. Kita orang musafir bila cukup syarat dia Allah Ta'ala beri kemudahan, dia panggil beri rukhsah. Rukhsah ni gak kalau tanah Arab dia guna rukhsah ni lesen. Tengok kita nak bawa kereta kata ada lesen, salah dengan undang-undang dah. Tu dia, kena ada lesen. Maka begitu juga kita musafir bila cukup syarat seolah pihak syarat wi lesen kita. Wibat. Ni baik hakimun. Kita salah ada lesen tu. Tak ada lesen boleh kita sembahyang jamak, dia panggil rukhsah. Bukannya azimah. Azimah ni bahasa mesti kena jamak. Tak jamak tak boleh, bukan rukhsah. Kemudahan. Maka bila kata kemudahan, duk di kita lah. Nak semaya sempurna tamam. Tamam dekat dengan saya panggil tim. Maya tamam. Maya tim. Apa tim? 4 rakaat. Tak ada kurang apa. Boleh. Tapi nak apa? Nak qasar, nak memendekkan. Pak nak pendek 2. Boleh. Boleh sama boleh. Lepas tu tanya soal lagi. Mana molek? Mana aula? Bagi ulama kata aula kita dalam sapi itu qasarkan, jamakkan aula. Tu dia. Ni kejadian ke mazhab kita. Apabila cukup syarat dia, kita pun qasar jamak. Gi dalam satu kerja kita gi betilah. Gi bakak ke hanja dan sebagainya. Gi ada kerja kita, hajat kita kalau sudah sama sehari nak balik. Tapi bahasa kerja tak sudah sama sehari kena tunggu esok. Esok tunggu harapan nak sudah tak selesai juga beberapa sebab kena tunggu sampai 2-3 hari. Selesai kerja sini berangkat sini pergi satu tempat pula, ada kerja sini pula. Tak selesai sama sehari 2-3 hari dah tunggu. Maka soal yang pertamanya, bolehkah kita nak qasar jamak dalam keadaan kita duduk berhenti di tempat berhenti seumpama di hotel dan sebagainya. Maka boleh kita qasar jamak selama kita dalam ada hajat kita. Dia teluh dia sampai 18 hari. 18 malam. Jika kita pergi ada hajat tak selesai serta harapan kata hajat. Ni ambil daripada dia panggil zaman Nabi SAW, dia mari daripada Madinah masa mari buka Mekah. Buka Mekah seliak dalam upacara buka Mekah selesai berangkat situ pergi ke Taif. Dalam masa 18 hari tu duk qasar jamak. Ulama ambil situ. Lain pada kita pergi tu bukan masalah kita ada hajat saja nak terang, nak meraung pergi, makan angin dia panggil nuzhah. Masa kita boleh. Lepas tu nak duduk sehari 2. Tu dia nak duduk sehari 2. Maka waktu dia benar sekat 4 hari 4 malam je. Lain pada hari masuk dengan hari keluar. Kalau kita kata masuk hari Isnin, mana kira daripada Selasa, Rabu, Khamis. Cukup 4 hari. Lepas tu kalau kita nak duduk lagi sampai 5 hari, habis masa dia. Salah lesen beri 4 hari. Habis kena kita tambah masa mula lah nak turun sampai semula mula sampai jadi dia panggil boleh pula. Ada puasa ni kita ada hajat. Pada tunggu hajat nak dapat tak boleh waktu dibenar sampai 18 hari.
Ya ada berbeza rupa masalah. Tadi sudah. Klik lah, selesai hajat kita klik. Dari dok klik tengah nama dok dalam jalan ni lah tu. Masuk zuhur, beradu tengah jalan, semaya zuhur, jamak selalu dengan asar tu, takdim selalu dah. Sudah jamak, saya klik-klik siapa di kampung kita. Bila siapa kampung, dia panggil habis nama safar. Kek je habis dah. Siapa di muka kampung itu, lihat sana. Tu payah ada kek je di sini, di sungai ni, di getak ni. Pak masuk getak ni, habis perjalanan ni. Masuk kek kita tu panggil habislah perjalanan ni. Tak boleh nak kasar jamak dah lah. Kalau kita kampung situ, kalau kita lebanat tu, kalau kita tak ada beberapa kampung ni, masuk kampung ni sepadan yang kampung kita di sana lagi, tak habis lagi. Boleh berada semaya sini lagi. Kalau orang dalam kota, klik-klik siapa ni kota. Selagi tak lakah kota, boleh lagi semaya luar ada kota. Sudah lah, lakah kota pak habis. Kek dia lah gitu. Maka hak sana ni kita semaya jamak takdim, sudah kita klik kampung terus. Klik tu zuhur dah ada lagi. Ada masuk asar lagi. Masuk asar. Situ macam mana? Kita semaya dah asar tadi. Secara jamak. Di sini ada tubik khilaf, biarlah masalah. Sahabat kita semaya tadi sah dah muka dalam sapi, tapi nyegi habis nama sapi, asar tak masuk lagi. Ada sehingga nama ya semula lah asar. Kita ra'i hak tu lah. Ya semula lah. Ya orang ni banyak asar dah kena segai klik tarak-tarak nak moyo dah ada. Boleh kira ke dia. Zuhur saat ni pakai Zuhur tak ada apa lah tadi pasal kita semaya dalam musafir. Asar tadi boleh pasal kita dalam musafir lagi. Tapi nyingi klik siapa waktu dah lagi. Lepas tu buat masuk asar mana kita tak klik maya asar. Tadi jadikan sunat. Ada ugi tu. Tak apa. Habis tu kalau molek kan sudah medah tu beradu lah. Kau jalan kata-kata sudu kot tu. Kata omyam kot tu dulu nasi minyak apa. Habis zuhur. Makan sudah. Zuhur masuk tu. Atau asar masuk tu. Habis haklik tak pasal sebar lah. Tu dia. Cuma tu. Oh ni ada lah surat ni. Dia mau minta hurai sifat kalam sikit dia kata minta hurai sifat kalam Allah Ta'ala. Hak sifat kalam lafzi, hak koding dengan hak belapa. Dia tak boleh bubuh hak. Dia gini. Hak sifat kalam lafzi, bukan situ start. Dan hak koding, makna lain-lain. Ya gini dah. Supaya tadi kita mengaji dah sebut semua kelimah baru-baru tadi. Alam makhluk ada lagi hadis yang baru. Bila kata yang baru kita faham dah makna dia apa? Bab ulama beri tarikh maujudun ba'da adami. Barang yang ada kamu dia pada tak ada. Itu panggil yang baru. Itu baru hakiki, ada pecah ulah lah. Baru majazi mutajadidun ba'da adami. Itu baru. Mana kalau berkecek sifat kalam Allah. Bila idafah kalamullah, Al-Quranu kalamullah. Dan kita dak mengaji pula sifat kudrat Allah. Iradat Allah sampai kepada sama basar kalam Allah. Itu panggil sifat bagi zat. Dia panggil sifat bagi zat Allah. Zat yang bersifat dengan sifat sama, yang bersifat dengan sifat pendengar. Zat yang bersifat dengan basar, sifat pelihat. Zat yang bersifat dengan sifat kalam, perkata. Ini terjumuh turut surah Baqarah yang nak beza. Maka zat yang qadim, sifatnya pun yang qadim. Bila zat Allah tu qadim, sifat qudratnya pun qadim, sifat kalamnya pun qadim. Hak itulah turah kitab Baqarah dia jumuh artinya perkata. Dia jumuh tak serupa dengan kitab Jawi lain. Jadi tak keliru lah. Artinya perkata, hanya cuma gitu. Kita ada awil lain berkata itu. Dia cuma perkata. Apa dia cuma gitu? Supaya bila sebut kalam artinya perkata, nak erti kata nama sifat yang ada di zat Allah. Kalau hak kita ni kita boleh duk berkecek ni, boleh duk berkata, boleh duk berkecek sebab ada apa di kita. Sebab ada sifat kalam hak Allah Ta'ala jadi di kita ni, sifat tu terjumuh perkata. Sampai ada tu hak lawannya bisu tu. Perkata hak lawannya bisu tu.
Ada bisu tak ada perkata, ada perkata tak ada bisu. Kita semua ni ada perkata semua. Walaupun tak ada berkata pun dia pun sifat berkata dah di kita. Ni kita ni ada sifat berkata serta duk berkata kata. Berkata dia panggil kalam masdari namanya. Ni barulah. Kalau gitu hak kita sifat berkata, sifat yang bahasa ada di zat yang jadi di kita. Dia panggil sifat berkata. Tapi hak kita ni barulah. Ada sifat Allah Taala, sifat kalam yang ada pada zat Allah itu qadim. Siapa kata baharu hak tu kupulah, malaikat dia kesamaran. Silap tak apa dimaafkan. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah taala ketika timbul masa tu pemerintah dia pergi bermazhab terpengaruh pada Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia kata Quran makhluk. Bila Quran makhluk maknanya tak ada sifat kalam bagi zat Allah, tak ada. Hanya bila sebut kalam semua lafzi. Lafzi kena jumlah lagu mana? Perkataan. Itu lain lah. Kita beza dua tu dulu. Perkata. Kalam. Yang ketujuh daripada sifat ma'ani kalam. Artinya perkata. Perkatanya Allah Ta'ala. So, dengan dia boleh berkata. Itu memang sedari. Bila berkata hasil oleh perkataan. Ni pun ada pun tak dengar ni dengan apa ni? Dia dengar apa yang dia dengar ni? Dengan perkataan ada dengar. Sifat berkata duk kita memang tak dengar. Walaupun maujud sah didengar, kalau tahu dengar kan yang ada. Tapi hak kita duk dengar ni suara kita, hak kita duk kata, maka suara ni panggil kalam lafzi. Terjemahnya perkataan. Kalau kita jadi bahasa kampung perkataan. Nak boleh waktu buat perkataan sebab daripada berkata. Nak boleh berkata sebab ada di kita ni sifat perkata. Ni kalam nafsi namanya. Kalam nafsi namanya. Ada di zat. Maka Allah Ta'ala itulah panggil kalam nafsi. Yang ada pada zat Allah yang qadim. Kalam nafsi itu qadim. Terjemah perkata. Dengan dialah Allah berkata akan berapa perkataan. Itu kalam lafzi tu. Jadi lain bezanya. Hukum sifat kalam ismi, kalam nafsi qadim. Nama sifat yang ada di zat. Perkata. Adapun perkataan kena ke huruf suara. Allah Ta'ala menjadikan. Itu panggil perkataan. Enggak hukum hak ni yang baru, hak ni yang qadim. Hak ni makhluk. Hak ni bukan makhluk, sifat Allah. Maka daripada situ terfahamlah ada kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan nyonya Quran. Ni kata Quran baru tengok disifatkan dengan turun. Ahli sunnah kata hak disifat dengan turun tu lafaz yang dibaca. Ni kita dah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang tanya kita baca apa saat ni? Baca kalam Allah. Bukan kalam makhluk tadi tu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu apa tu? Tu kalam Allah tu. Dia panggil Quran. Maka apa hukum tu? Qadim ke baru? Baru. Oi. Jaga sikit dah, jaga sikit. Jadi Allah jadi panjang. Lama. Katuk dulu. Sebagai nak jaga adab kita dalam majlis ilmi, kita tutup dulu. Kalau terlupa tutup, pagi mai pak mari, call mari, kita katuk dulu. Jangan ada sambung. Jadi orang panggil apa ni? Jadi punah adab, tak boleh. Tak ada sopan santun. Itulah perbezaan. Kalau nak tanya lagi bolehlah. Cuma beza antara ni kalam lafzi, artinya perkataan. Tak kalau perkataan bukan reka makhluk, maka diidafah pada Allah. Surah Al-Fatihah alhamdulillah ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah. Apa kita Nabi Musa dengar kalam tu kalam mana? Hak kanak ki Musa, Nabi Musa dengar, dan juga Nabi kita dengar sallallahu pada malam Mi'raj. Kalam mana? Di sini sama ahli sunnah, tak ada nak kira dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah dia tubik khilaf di sini. Khilaf betul. Hak yang didengar tu kalam mana?
ataupun kalam apa hak yang didengar. Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari kata hak yang Musa dengar tu ialah sifat kalam qadim ni, kalam nafsi mana perkata sat ni. Sebab yang ada pada zat Allah tak ada mustahil pada akal. Setiap yang ada sah didengar. Kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'a. Setiap yang ada sah didengar, sah dilihat. Ni supaya suara dak dengar ni dak dengar dah. Kan sah ke dak lihat? Suara. Sah kalau tahawi nampak nak cari nampak suara. Tapi dah ada tahap pelaku tak nampak, hanya boleh dengar saja. Adab juga tu. Begitu juga sifat kalam tak nampak pada adab, tapi kalau tahawi nampak. Maka hak yang Musa dengar pada hari tu ialah sifat kalamnya ya qadim. Hak kata perkata itulah Musa dengar. Maka bila Musa dengar perkata tu, Allah wirti ke dia segala kehendaknya. Tu apa kata apa lagi kita panggil? Allah bukakan hijab. Allah menghilangkan hijab dari Musa. Lepas tu memperdengarkan sifat kalam ya qadim. Sudah Allah mengkembali pada adab semula. Tak ingat. Kata Maturidiyah, saya pada ahli sunnah juga. Kata Maturidiyah ada tu mustahil, ya dah. Yakni mustahil pada anda nak dengar kalam tu pasal yang qadim, mustahil pada anda. Apa yang didengar kepada dia? Yang didengar kalam lafzi. Dengar ke perkataan, bukan dengar sifat perkata, dengar perkataan. Jadi khilaf betul tu. Abang Sazali kata hak yang didengar tu sifat kalam yang ada di zat perkata tu sendiri. Abu Mansur Maturidi kata bukan, hak dengar tu perkataan. Lepas tu khilaf situ tapi cuk tu sama. Mana cuk sama? Ini isbat ke sifat kalam yang ada pada zat. Selalu dah dengar tu. Adapun Abu Mansur kata hak yang didengar tu perkataan ni yang menunjuk atas ada di zat Allah tu sifat kalam yang qadim. Cuknya sama ahli sunnah. Lepas tu kita mai tengok Mu'tazilah sikit. Mu'tazilah dengan Abul Hasan Asy'ari nyalah terus situ. Dengan Abu Mansur ada muafakat sikit betul ni. Betul kata nah? Hak yang didengar tu Mu'tazilah kata perkataan. Supaya Abu Mansur kata lah. Tapi dah. Yang didengar ke perkataan, bukan perkataan ni menunjuk kata ada di zat Allah sifat kalam. Tak ada sifat kalam. Tu beza dengan ahli sunnah. Artinya orang Mu'tazilah menafikan perkata. Pasal kata mana? Tuhan kuasa dengan zatnya. Tuhan berkata dengan zatnya. Tu. Ada kita ahli sunnah, Tuhan kuasa dengan kudratnya. Tuhan mendengar dengan samuknya. Tuhan berkata dengan perkatanya. Tu beza. Baik, kalau lagi kata gitu, Tuhan berkata tak ada sifat berkata, dia panggil mubtadi'ah. Dia panggil puak ya bid'ah dari segi akidah. Lagi Mu'tazilah yang tergelincir dari jalanan ahli sunnah. Kupu tak kupu? Tidak. Jangan kupu sebab dia intikad Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Situ hubungkan dengan usuluddin. Oh, masa kita ni nak sutuk dengan dua belah dah. Surat tak ada tengok lagi betul lagi hak tanya mulut adalah surat sini. Oh. Lepas tu nambah surat ni sana kecil surat kecil ya kita pada tengok ni nampaknya. Adakah sunat pelera kucing gitu Oh, tak ada masalah kata sunat boleh pelera deh. Dan bagaimanakah bulunya? Bulu kucing tu adakah najis atau tidak? Cerita malak dah. Ni kita pergi kepada kaedah umum. Jadi semua haiwan terbahagi kepada 4. Nanti tengok maksud dia mana. Semua dia panggil binatang yang punya roh nyawa, termasuk kita manusia, terbenar dia kata haiwan. Terbahagi pada 4. Satu bahagiannya najis ketika hidup, najis ketika mati. Hak tu seperti apa? Nasbah mazhab kita Syafi'i. Anjing, babi dan barang yang terporok darinya. Ketika hidup pun najis, ketika mati pun najis. So, yang kedua pulaknya suci ketika hidup, suci ketika mati. Akal hak ni.
Ketika hidup pun suci, mati pun suci. Seperti apa? Kita manusia diri. Nah, suci. Kalau duduk tepuh basah tak ada kena wajib basuh pun muka suci. Jangan aridi marilah kena muka letak aridi mutanajih ke panggil. Mutanajih lain dengan najih. Dan kalau binatang ke ikan belalat. Bangkai ikan, bangkai belalat. Suci ketika hidup, suci ketika mati. Hingga sampai ikan tu sendiri darah dia tu dah berkhilaf pula di kalangan ulama. Setengah ulama dia bila darah dia tu suci. Darah dia tu tak kira kecil besar. Tapi hal mazhab kita cermat sikit. Kalau hak kecil tu dimaafkan besar tu itu. Tapi setengah mazhab sama ada kecil besar darah ikan dia tak dibilangkan najis. Sahabat jatuh dalil tengok kalau jemur kering putih. Tak sebab darah orang lain. Nampak dia mati. Daripada sinilah orang dah buat budu ikan bergapo, ikan mengasal dah bergapo kan kadang-kadang hak besar pakai buh garang gitu macam mana. Ni tu bina takhilaf tadi. Berlaku takhilaf tadi senang ada apa satu. Nah itu kan. Sebab dia darah lagi dah. Tak ada najis. Mazhab kita cermat sekali hak kecil-kecil tak apalah dimaaf payah sangat nak buat. Hak besar tu mudah sikit gitu je. Tapi kalau turut setengah mazhab seperti mazhab Hanafi, tak ada apa walaupun ikan yu sarumoh pun ada apa garang. Itu kan. Itu masalah apa bahagian yang kedua, suci ketika hidup, suci ketika mati. Belalang, ikan dan kita manusia. Mana? Tiba kecil mana? Uruh. Kecil sana pula kepada uruh. Uruh ni mana pengenalan agama. Kira-kira panggil ni ikan kasar, ni ikan kecil. Hari ni tak ada hak kasar weh. Payah kasar kecil tengok ikan pula. Tak kan? Kalau anak baring kasar ni, kasar tangan kasar nak baring. Kasar saya bertanya. Ada tak? Kalau ikan kembung, wajib berdua jari. Ini ikan kecil, ini kembung kecil. Lepas 3-4 jari ni kembung kasar besar ini kembung. Tapi kalau ikan you, itu kan. Dia pulang situ mana pulang kepada uruh. Tak itu kan? Baik. Dua saja dah. Yang ketiga, suci ketika hidup, najis ketika mati. Ini apa? Kucing ni pah keruk. Dia kata pah beruk. Siap tak habis lah kata gitu. Kena jawab gini. Tiap-tiap binatang hak ia haram dimakan. Suci ketika hidup. Tiap-tiap binatang yang haram dimakan selain daripada anjing babi sana. Tu masuk babi lain baik. Kucing ni masalah tu dah. Faham lah. Kalau jawab kucing lari mana pah keruk. Banyak lagi kecak dah itu kan. Musa banyaklah. Kita jawab atau iaitu tiap-tiap binatang yang haram dimakan selain pada anjing dan babi. Seperti kucing masuk sini. Mana suci ketika hidup, suci ketika najis. Najis ketika mati. Yang keempat, suci ketika hidup, ketika mati itu ditafsilkan. Tafsirkan jika mati dengan sembelihan syariah suci, jika mati dengan bukan sembelihan syariah najis. Inilah masalah umumnya. Tiap-tiap binatang yang halal dimakan. Ayam, kambing, lembu. Suci ketika hidup. Bila mati tak ada hukum lagi suci ke najis. Kena tengok mati cara mana. Mati cara disembelih syariah. Suci. Kalau mati tidak dengan sembelih syariah, najis. Tak sunyi pada pak ni. Maka pahalah hak tanya saat ni. Bulu kucing tu apa dia? Pahalah. Ketika dah hidup ni suci. Dia dah menggelisir dengan kita nah. Hak kita dah pera dia baik dengan kita. Allah manja dengan kita. Bulu dia tu tak apa. Suci. Bila dia mati, najis. Najis dia sampai bulu-bulu pun najis. Kalau kita samak pun suci hanya kulit. Bulu tu tak suci. Malaikat sedikit dimaaf. Tak ada. Lepas tu nampak kena singgah sekali. Pukul berapa dah ni? Silap jahitan. 12 lah. Balik ke dia. Ada 8 minit lagi nak cukup 12. Dia makan apa tu? Dia kena lalu moleknya galik dah kita. Besok makan sepinggan setengah hari ni 3 pinggan gomok Allah. Begitulah ilmu ni nak jadi galik dengan dia dah. Maka alhamdulillah syukurlah kita boleh guna masa sampai setahun ni. Kalau turut janji dulu tu
sampai jam 11.30 ya. Start daripada pukul 10 jam 11. Nak pagi sangat pada tu takut pula kita jauh-jauh tak ada lah. Nah, tu dia. Dan balik kita pun beberapa pagi tu dah ambil peluang lah kata sikit. Tu dia turun tangga pukul 9 lebih kurang turun tangga mai jaga bermolek kan tak ada kemalangan apa-apa kat jalan ke. Tu dia. Pakai kita keputusan kata jam 10 kita start dah. Kayak gitu. Cara mula puasa lagu. Oh, dia tanya cara mula puasa lagu mana. Mau lagu dia tu lah, lagu puasa gitulah dia. Dak majlis pengajian kita ni lagu ni. Oh ni tak sah tanya balik kita nak ada begini ke nak tutup. Ha itu dia. Jadi kita tu kita ada gini. Ya ada gini. Seperti sidi Ustaz tadi tak. Oh tu. Jadi bermakna kata ni kita ni awal apa ni? Awal Syaban, mana di tengah Syaban ni, minggu yang kedua kita sini ni. Lepas tu masuk dalam bulan puasanya awal ada puasa itu di ihtimam senah Selasa ke Selasa Rabu kau tu lah ada. Makna kata kalau jatuh puasa kau puasa awal hari Rabu tu lalu dah lah dah. Baiklah kalau sekiranya balik kita tak ambil setuju nak minta ada ke juga majlis dalam bulan puasa pun insya-Allah taala sekiranya tidak ada lainnya kita akan jawab sekali lagi pada minggu depan. Minggu depan dalam Syaban lagi. InsyaAllah ta'ala lah kita jawab dalam minggu depan. Kita ambil keputusan kata InsyaAllah ta'ala. Itu dia. Dalam cadangnya itu gitu dah. Dalam cadangnya gitu. Baiklah untuk kali ini dan hari ini nampaknya tamat dulu setakat ini. Semoga-moga kita diberi nasihat, beri sihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat wal afiyah, dan semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita tak akan berlangsung seperti begini setiap masa hari Rabu selangit sekali. Dan hak untuk bulan Ramadan kita akan menentukan pada kali depan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sekian ni dulu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau turut semua tani kaki siapa pukul siapa ke Zuhur nung kalau dia petani ni. Nah, tapi sini kita nak minta maaf pasal kita sudah nak kelik selalu pasal nak ngajar pula. Kadang kelik sutuk penat sangat tu nak ngajar pula tu. Ya alhamdulillah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalau